Assalamualaikum guys, nama aku Smile. Selamat datang ke channel Smile. Setelah 2 minggu aku tak buat video and sebab-sebab tertentulah aku tak nak buat video kan. Mungkin yang seminggu waktu puasa tu aku penat gila nak buat. Aku banyak buat persiapan untuk raya. And seminggu raya tu aku memang tak sempat nak buat langsung video-video review anime. Hari ni aku nak review anime yang bertajuk Battle 5 Seconds After Meeting dalam bahasa Inggerisnya, tak silap aku. And sebelum kita mula, kita intro dulu. Let's go. でもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化する So anime ni mengisahkan tentang satu perlawanan game di mana diorang dibawa ke satu tempat yang dikumpulkan oleh Miao. Di situ diorang akan berlawan setelah 5 saat dihitung tau. So lepas 5 saat dihitung diorang berlawan, and jika salah satu tu mati, diorang dikira yang hidup tu dikira menang, and yang mati tu dikira kalah. And yang mati tu takkan dihidupkan balik lah kiranya. So itulah dia punya sinopsis dalam cerita anime ni. Untuk pengetahuan korang lah, sebelum kita mula beberapa sebab kelebihan aku atau kekurangan cerita ni, aku nak bagi tahu korang, aku salah satu peminat yang gemar game lah, ada genre game, and aku boleh katakan aku tengok anime games memang banyak gila. Antaranya Botton macam tu, and ada lagi satu tu aku tengok and banyak lah gila lah. Dari segi sport aku memang suka lah yang bermain dengan game lah, kiranya aku minat gila benda-benda macam tu. Untuk pengetahuan korang, ni antara anime yang aku review bawah rating 7 tak silap aku kan. Anime ni dalam 6 point lebih gitulah kiranya, sebab ni first time aku review anime yang bawah 6. So dia ada beberapa kelebihan, atau aku kata boleh katakan aku bagi tahu kekurangannya dalam anime ni. So untuk kekurangan anime ni aku boleh katakan dari segi grafik dia, tapi korang tak boleh expect grafik dia tinggi sebab diorang tayangkan juga kat YouTube. So mungkin dana diorang tak mencukupi, so diorang tayangkan kat YouTube. Dan yang kedua pula aku boleh katakan dia punya action tu tak terlampau gempak lah, and tapi still korang boleh tengok sebab action ni tak berapa berat lah korang nak faham. Sebab yang ketiga aku boleh katakan dia punya episod tu ada kadang-kadang yang tergantung. Aku tak pasti ada 1 ke 2 episod macam tu. Ada setengah episod tu tergantung gila lah. Bagi aku memang pelik tau ada episod tergantung kan. Kekurangan yang keempat pula, aku rasa dah banyak aku bagi kekurangan, tak apa. Aku bagi dulu kekurangan ni, aku akan cerita sebab-sebab dia tu lain. Kekurangan yang keempat ialah dia punya target marketing atau nak bagi tontonan ni kepada siapa. Tak silap aku ada scroll kat bawah time tu, and dia punya tontonan untuk 17 tahun ke atas, tak silap aku macam tu. And bagi aku rasa pelik gila sebab benda tu aku tak pastilah sebab dia ada sebab-sebab tertentu kot, tapi bagi aku memang pelik lah sebab dia target 17 tahun ke atas. Sebab bila korang tengok balik lah cerita anime ni, dia lebih kepada shonen anime tau. Sebab di mana MC nya first kalah and tiba-tiba akan menang di last episod lah, kira macam tu lah. Benda tu agak patutnya aku boleh katakan dia mungkin perlu target 15 tahun ke atas macam tu lah kalau nak bagi orang tengok lah. Sebab bagi dia dapat rating tinggi tu agak terkejut juga lah bila dia target 17 tahun ke atas. Itu saja untuk faktor kekurangan dia lah untuk anime ni. Untuk aku bagi tahu sebab kenapa aku boleh tertarik tengok anime ni, dia punya dari segi dia punya MC je. Aku boleh expect dia punya MC tu walaupun umur tak silap aku tak 15 tahun ke atas, tak silap aku macam tu. Dia punya kebijaksanaan MC tu, wow, memukau aku sendirilah. Dia punya cara dia atur strategi lah untuk berlawan dengan musuh. Untuk nilai murni dalam ni, aku boleh katakan di mana setiap orang punya masalah tersendiri, and korang perlu seseorang untuk meneman korang untuk meluahkan perasaan atau korang punya kesusahan atau korang punya orang kata mistake atau aku tak faham nak kata macam ni, tapi korang punya kesusahan dalam hidup korang boleh cerita kat orang yang korang boleh dipercayai, contohnya kawan-korang ataupun cikgu-cikgu kaunseling ke, and sesiapa je lah korang nak share, janji dapat menenang hati korang. Yes, itu jalan yang terbaik. Itulah gunanya kawan and guru di sekolah. Aku suggest anime ni kepada siapa? Aku suggestkan anime ni kepada peminat-peminat yang suka genre games lah kiranya. And dia punya genre games tu tak berapa berat lah. Siapa nak tengok boleh tengok dia punya cerita anime ni. And siapa nak tengok enjoy-enjoy pun boleh lah. Tak kira korang minat genre game ke tak. Tapi kalau korang nak tengok enjoy just santai-santai bodoh-bodoh gitu, and korang boleh tengok lah cerita anime ni. Sebab dia punya tak berat sangat lah dia punya action. Untuk rating anime ni aku boleh bagi dalam 4 ke 3.5, dalam tengah-tengah gitu lah, supaya dia nanti dia punya season akan datang dia punya akan baiki lah sikit demi sedikit supaya dia punya rating naik kepada 7. Itu saja untuk video kali ni. Harap korang enjoy di video aku. Kita jumpa di next video. Mungkin seminggu ni ke 2 minggu ni aku akan buat video yang akan datang.
Okay, anime apa pula korang boleh suggestkan kat bawah ataupun pergi je kat TikTok aku, nanti korang suggest kat situ.